Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih lagi dalam bab tata cara penerimaan ilmu dan penghujahan agama di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita adalah golongan yang Allah pilih melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan hadis sataftariku hadhil ummah ila 73 firaq kullaha fin nari illa wahidah. Berpecah umat aku kepada 73 golongan, semuanya ke dalam neraka melainkan satu. Dan lain dan tidak bukan ialah apa yang ada di atas jalan Rasulullah dan para sahabat. Maka inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Walaupun dia tidak digelarkan dengan nama ahli sunnah, walaupun dia dinamakan berbagai-bagai, dia tidak ada akan kesan langsung pendirian ahli sunnah wal jamaah. Walaupun seorang itu bukan di kalangan ahli sunnah menggelarkan dirinya ahli sunnah, walaupun dia kata aku ahli sunnah wal jamaah al-haqiqiyah, kan, semuanya tetap tak betul jika usul di dalam agama itu tidak betul. Maka oleh kerana itu manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah berbeza dengan manhaj ahli bid'ah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah menggunakan dalil-dalil yang kuat dan kefahaman penafsiran tiga kurun yang terbaik yang betul, yang tidak lari daripada manhaj mencari keridaan Allah dan ketepatan apa yang Rasulullah dan Allah nakkan. Baik, di sini kita masuk dalam usul yang ketiga. Setelah kita melihat pada usul-usul yang lepas, golongan-golongan ahli bid'ah cuba memutar-mutarkan ataupun membelit-belitkan fakta daripada jalan yang lurus untuk membenarkan kefahaman mereka. Tetapi bila mereka gagal dalam siri penghujahan, maka mereka mencari idea jalan untuk berhujah dengan cara yang lain pula, dengan memberikan usul-usul mereka pula. Maka kita menyaksikan seperti golongan Syiah, ya, usul mereka banyak kepada usul imam-imam mereka. Dah tak mau menggunakan misalan hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tak mau. Kerana banyak hadis-hadis itu lari daripada manhaj mereka, lalu mereka membuat jalan cara hadis mereka sendiri. Hadis Bukhari Muslim laku pada golongan ini jika hadis itu bersama-sama dengan kefahaman golongan ini. Maka begitulah kedudukannya. Sila. Soalan. Okey. Ke belakang. Sana boleh. Baik. Jadi di sini kita masuk dalam usul ketiga. Rasanya Ustaz Adli dah baca, saya hanya mengganti je, ya. Mereka reka, yakni mencipta, mereka reka usul-usul yang baru bagi penghujahan dan penerimaan. Diciptakan satu usul bagi mereka yang dibuat oleh golongan-golongan yang terdahulu. Oleh kerana itu dalam hujah-hujah kita, memang kita tidak boleh lari dari kefahaman tiga kurun yang terbaik. Hujah kita Al-Quran dan Al-Hadis dan penafsiran tiga kurun yang terbaik. Barulah hujah kita betul. Kalau sekadar berhujah sahaja tanpa berpandukan kefahaman yang tepat ini, maka kita akan mendapati hujah-hujah kita penafsirannya banyak menggunakan akal sahaja. Jadi hak mana yang Syekh Ustaz Adli berhenti tu? Ke surat 73 kan? Berkata ataupun berfirman Allah. Ataupun maaf saya tak datang dulu Ustaz. Ya? 74. Okey. Golongan yang paling nyata
terseleweng di dalam bab ini. Golongan yang paling nyata yang terseleweng dalam bab ini, yang kita telah Ustaz Adli telah terangkan tentang golongan-golongan tersebut, yang mana menggunakan akal, menggunakan hujah. Tok nenek aku tak buat, tok nenek aku buat. Okey. Golongan yang paling nyata dalam bab terseleweng dalam bab ini, telah terseleweng di dalam bab ini banyak kumpulan-kumpulan. Antara yang paling nyata daripadanya ialah, okey, bila kita sebut 73 golongan, satu je yang betul, satu je yang tak seleweng. Yang lain 72 tu semua menyeleweng. Ingat tu. Cuma menyeleweng mereka besar ke tidak, kuat ke tidak, nyata ke tidak. Tu je beza dia. Okey, menyeleweng. Kerana berdalilkan hadis Rasulullah kata semua ke neraka. Berarti kalau dah menyeleweng tu memang ke neraka. Melainkan satu, illa wahidah. Jadi di sini diletakkan golongan-golongan yang ternyata besarnya penyelewengan. Okey, yang pertama A, golongan Rafidah Imamiyah. Ya. Golongan Rafidah Imamiyah, Syiah Imamiyah ataupun Syiah Rafidah. Dua golongan ni jahat. Golongan Rafidah ataupun golongan Syiah dan golongan Khawarij. Golongan Syiah membawa satu fahaman baru. Golongan Khawarij memusingkan fakta yang betul dan bersikap ganas. Golongan-golongan Khawarij ini di antara golongan yang mudah mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, ya, mensyirikkan orang dan menghukum orang kafir dan menghukum bunuh. Ini golongan Khawarij yang berlaku seperti golongan yang berada di Syria sekarang ni, golongan IS. Mereka adalah kelompok Khawarij yang berbahaya. Jadi golongan Rafidah Imamiyah ini leader bagi golongan Syiah. Bila sebut golongan Rafidah, leader, ya, ataupun Imamiyah, leader, yang mendakwa untuk imam-imam mereka kemaksuman yang mutlak seperti kemaksuman Nabi SAW. Maksum maksud dia tidak berdosa, seolah-olah apa yang dikatakan betul belaka. Maksum maksudnya kalau dia buat dosa pun dikategori tidak berdosa. Ya, subhanallah. Yang mana ianya tidak bersandar kepada Al-Quran dan juga tidak bersandar kepada hadis yang sahih. Ya, tambahkan sikit, al-hadis yang sahih menurut ahli sunnah. Kerana mereka menggunakan hadis yang palsu menurut mereka, sahih dari fahaman Syiah. Dan tidak kepada al-ijma' ahli sunnah, kerana adanya yang maksum di tengah-tengah mereka. Oleh kerana itu imam mereka tu maksum, jadi hujah imam mereka itu lebih besar daripada segala-galanya. Hujah mereka, maksumnya imam mereka itu bersamaan dengan hujah para nabi. Jadi mereka kata imam mereka itu adalah maksum. Juga tidak kepada al-qiyas, sekalipun ia jelas lagi nyata. Ya, mereka menjadikan dengan itu tidak memandang kepada dalil-dalil dan ta'lil. Ya, rujukan kepada kitab Minhajus As-Sunnah An-Nabawiyah ataupun di Majmu' Al-Fatawa. Baik, ini dia golongan yang pertama. Tetapi kita nak menyaksikan golongan ini, boleh kita tengok ke negeri Iran, pengamalnya negeri Iran. Tetapi dia telah mempengaruhi seluruh dunia Syiah-Syiah ini, termasuk yang berlaku di Yaman. Asalnya Yaman tak sekeras itu, Syiah Zaidiyah. Tetapi disebabkan kefahaman Rafidah itu telah masuk, akhirnya kita menyaksikan Syiah di Yaman menjadi seperti Syiah Rafidah, ganas. Ya, dia nak dia perang je, dia tak suka dia perang je, jahat. Okey.
Yang kedua, golongan yang paling nyata terseleweng ini golongan Sufi Batiniyah. Golongan Sufi Batiniyah yang juga dikategorikan datangnya asal dari Syiah Batiniyah. Batiniyah ni apa dia? Batin, dalaman. Ya, Sufi dalaman, yang kononnya dalaman. Golongan-golongan Sufi ni dia banyak kategori. Apa-apa pun usulnya dia akan sampai kepada Syiah. Ya, semua Sufi dia akan sampai kepada Syiah, dan ataupun dia akan sampai kepada Abdullah ibn Sabah, ketua dia. Okey. Golongan Sufiah Batiniyah yang mengagungkan para wali dan kutub. Ingat ya, Q tu bukan K, kutub. Bukan kutub utara, kutub selatan. Kutub, satu gelaran untuk wali-wali bagi mereka. Ini penyakit juga orang yang macam ni. Memuja wali-wali, kalau dia tu wali yang betul, maka kita menerima hakikatnya. Siapa ketua wali? Allah, kita ada berapa? Siapa? Tak kenal wali. Aduh. Kalau orang Sufi marah tu. Tak kenal wali. Wali nikah? Kenal, alhamdulillah. Selesai satu masalah. Istilah wali, ketua wali, siapa dia? Wali kita lah. Mana ada wali lain? Siapa lagi? Orang kata Abdul Qadir Jailani lah ketua wali, Imam Ghazali lah ketua wali. Habis Rasulullah nak letak mana? Rasulullah lah ketua awliya, ketua wali yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Yunus tu. Dialah ketua wali. Masalahnya konsep kefahaman wali dalam minda kita tu yang silap, yang menyebabkan kita kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketua wali, ataupun Imam Ghazali. Minda kita yang silap. Konsep wali bagi kita boleh terbang atas angin. Ambil air ni, campak, zoom, kena pada perompak nun beribu kilometer. Itu pemikiran kita, konsep wali. Allah dalam Quran tidak pernah menyebut konsep wali yang begitu. Hatta Imam Syafi'i sendiri mengatakan, jangan kamu tengok orang yang berjalan di atas air ataupun terbang di udara itu karamah, wali. Tapi tengok akidah dia. Kalau akidah ahli sunnah, maka kita terima itu sebagai karamah. Tetapi kalau akidah dia bukan ahli sunnah, tapi dia di kalangan ahli Islam juga, itu nama dia istidraj, penipuan yang sedang berlaku. Dia boleh terbang juga. Tapi berapa ramai orang yang tahu dalam bab ini. Dia kata syarat wali mesti boleh terbang, syarat wali mesti kasyaf, syarat wali apa lagi yang. Sedangkan Allah telah jelas dalam Al-Quran mengatakan di dalam surah Yunus, ya, tentang sifat-sifat wali Allah, yang mana dia tak cerita pula wali Allah boleh terbang, wali Allah boleh berjalan atas air, apa lagi, ya, ada Quran tak ada. Dalam surah Yunus ayat yang ke-62, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang yang menjadi wali Allah ini tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Sedihlah, ada masa sedih, ya, hati mana yang tidak sedih, tetapi tidaklah yang menakutkan. Siapa mereka? Lalu Allah ketengahkan, iaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Itu syarat dia. Orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang yang boleh terbang, bukan orang yang boleh kasyaf, apa lagi yang orang nak sebut. Allah mengatakan orang yang beriman dan bertakwa. Datang masyarakat kita orang yang boleh terbang. Subhanallah, ajib masyarakat kita. Bagaimana boleh memahami konsep wali yang begitu? Dan kita menyaksikan bila Allah mengatakan ayat ini, nanti kita akan lihat siapakah ketuanya, sehingga Allah ceritakan. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimah-kalimah atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan. Allah mengatakan itulah kemenangan. Lalu pada ayat yang berikutnya, janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Siapa tu? Allah kata kepada siapa? Wala yahzunka. Ka tu seorang yang ditujukan kepada Rasulullah. Dialah ketua wali Allah dalam konsep yang betul. Para sahabat di antara orang-orang besar di kalangan wali Allah. Jadi siapa yang nak ikut, ikutlah mereka, Rasulullah dan para sahabat. Tapi sayang masyarakat kita, ya, mengikut selain daripada tu, dia ikut siapa dia? Baca buku-buku kena pula wali-wali Allah 72 orang. Dia pergi baca. Tengok-tengok satu pun tak ada Rasulullah. Semua siapa dia? Junaid Al-Baghdadi, Yazid Al-Bustami, Rabi'atun Adawiyah, Abdul Qadir Jailani. Lagi siapa? Tak ada Rasulullah, tak ada para sahabat. Dan cerita pula sanad-sanadnya dikhawatiri kebanyakannya palsu. Mulalah bila kita baca, macam orang yang baru nak faham Islam ni, oh, aku nak ikut kan. Dia tak nampak Rasulullah yang perlu diikut. Dia nampak kat situ. Maka dilihat dalam buku cerita itu, ya, seorang lelaki memukul-mukul badannya kerana menangis, bertaubat, menyesal. Maka dia pun pukul badan, berdebung. Okey, itu dah satu bab. Ya, kononnya seorang wali ini bergolek-golek di atas padang pasir sambil menyebut Allah, Allah. Kita pun ikut. Saya pasal kes ni, saya yang ikut sebelum saya faham Islam. Duk baca buku wali-wali. Kita pun kata, aku pun nak jadi wali. Duduk tepi sungai Perak, ambil rotan tu, pukul. Boy, cikgu pun tak pernah pukul macam tu. Kita pukul, mak kita tak pukul. Bahaya. Kesan saya baca tu dalam umur dalam 14 ke 15 tahun. 72 wali-wali saya baca. Ini pengalaman. Jadi bila kita baca tu, nak ikutlah. Kan? Tergolek-golek dekat pasir sungai Perak tu. La ilaha illallah, saya kata. Macam mana boleh jadi bodoh macam tu? Golek-golek Allah, Allah. Dia ikut cara buku tu. Kan? Nasib baik tak jadi gila. Baca buku wali-wali Allah tu, seorang lelaki telah bertapa 10 tahun dalam gua untuk melawan hawa nafsu dia. Tiba-tiba dia terdengar suara bunyi tapak kaki perempuan berjalan. Macam mana bunyi tapak kaki perempuan berjalan? Pasal kita orang bandar, orang baru tak tahu. Cuba tengok cerita Hindustan. Macam mana dia berjalan? Kecing kan. Okey. Hati dia terdetik nak keluar nak tengok siapa dia. Tiba-tiba datang suara. Oi Mat, kamu dah bertapa 10 tahun, tak boleh nak tahan hawa nafsu kamu bila mendengar kaki perempuan. Tidak ada nilaian pertapaan kamu. Apa dia ambil? Dia ambil kapak, dipotongnya kaki. Nasib baik saya tak ikut. Kalau saya ikut, saya datang tadi pakai wheelchair, pakai apa je.
Na'udzubillah min zalik. Tapi dia mempengaruhi dalam jiwa kita. Tengok tu Allah, tengok tu Allah, tengok tu Allah. Kalau siapa yang belajar wali, kisah-kisah ni, sufi ni, dia akan berhadapan. Tengok tu Allah, tengok tu Allah. Kononnya Allah jadikan begitu hebat apa semua. Itu maksud dia. Tetapi tak boleh. Dia jadi lain nanti. Saya ingatkan, terutamanya orang anak muda ataupun yang baru melibatkan diri dalam siri nak memahami Islam, tak boleh begitu. Dia akan muncul penyakit yang biasa didengari penyakit isim. Pernah dengar penyakit isim? Bukan isim ma ismuka, bukan tu. Isim ni semi gila orang kata. Biasa kalau mengaji di pondok ada yang kena tu penyakit isim dikatakan. Memang separuh gila. Saya jadi separuh gila waktu tu. Ya. Dia jadi, yalah, nak sebut kalimah Allah tu sentiasa kan. Tiba-tiba datang satu bisikan. Ya, bisikan. Dalam proses, waktu tu saya masih ingat saya dan sibuk nak ambil SPM, dia berlaku. Terganggu, memang terganggu. Mungkin setengah orang dalam siri rawatan Islam dia kata tak ada apa-apa tu. Pasal setengah tu tidak mengalami. Orang-orang yang membuat siri rawatan Islam, dia tak mengalami perkara tu, jadi dia tak tahu. Tapi macam kami, macam saya tahu pasal saya mengalami waktu mula saya nak mencari agama ni. Dia bisik, terdengar bisikan. Ada orang jumpa, dia kata ramai tak percaya apa saya cakap. Sampai keluarga saya kata saya gila. Lepas tu dia kata, ustaz percaya ke? Saya percaya. Pasal kita mengalami, kita tahu. Dia kata bisikan suara tu saya dengar. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, dalam siri rawatan Islam saya bagi tahu. Okey. Bila kita nampak orang. Okey. Jangan tegak berluma ni nak cerita. Kan, nampak macam ada orang kan. Kita sakit. Bukan ada orang kat situ ataupun jin memang ada, tapi orang yang nampak tu sakit. Dia tengah menghadapi sakit. Walaupun tidak rasukan, tetapi dia dah termasuk dalam siri rasukan. Jin telah meminjam mata dia untuk melihat kawan dia. Itu pasal dia kena rawat. Jangan kata, oh aku boleh tengok orang hebat aku. Tak, kamu sakit, pergilah berubat. Jangan kamu pula, amai aku ubat, aku dapat tengok jin-jin tu. Jangan pergi kat dia. Nanti nanya, dia tambah jin dia kat kita pula. Okey? Nak menceritakan dia sakit, tolonglah ubat melalui apa cara juga. Cara Islam yang terbaik. Yang kedua, kalau mendengar bisikan suara, dia datang bisikan, ya, bagi tahu saya datang, dia kata Tuhan dua. Syirik lah kan. Nasib baik basic kuat dalam jiwa kita, Allah satu, Allah Esa. Dia datang Tuhan dua, kita balas Allah satu. Macam tu mula-mula dia, Allah satu. Kita bercakap seorang. Pasal kadang-kadang kita nampak orang tu bercakap seorang. Bukan dia bercakap seorang, dia tengah lawan. Kadang-kadang dia tengah lawan apa yang didengar tu. Kita tak dengar. Itu pasal kita kata dia gila. Okey? Allah satu. Dia datang lagi. Tuhan dua, Allah satu. Kita cuba nak pertahankan akidah kita, tauhid kita, Allah yang Esa. Mula-mula begitu. Sekali-sekala dia datang. Dah nampak kita melayan, dia datang lagi. Oh, tuan-tuan dan perempuan, sakit. Jiwa kita sakit. Oleh kerana tu bila orang kena macam ni, jangan biar dia duduk seorang-seorang. Jangan tutup lampu, duduk seorang-seorang. Tak apalah kamu duduk. Tak boleh. Jangan. Bagi dia keluar bermasyarakat, supaya benda ni tak terganggu. Ya, bagilah sibukkan. Tapi janganlah sibuk dengan game pula. Dia jadi jin lain pula. Ya, tapi sibukkan. Ya, sibukkan dia. Sentiasa sibukkan dia. Ataupun buatlah apa yang boleh menyibukkan dia. Ada orang tu dibiarkan duduk dalam bilik seorang-seorang, ditutupkan lampu. Lagi berbahaya. Dia akan menambahkan. Okay, jadi saya nak jadi cerita dalam bab tu, saya lawan. Allah satu. Dia datang, Allah Tuhan dua. Allah satu. Sampai tahap Allah satu. Kita pegang ni, nak tekan dalam jiwa tu, Allah satu. Tu dia, syaitan datang was-was. Dia datang bisikan was-was. Tu pasal orang yang ambil uduk berapa kali sampai lenjun baju, habis kena tukar baju lain nak solat tu, was-was yang datang macam itulah. Tak sah aku, tak sah. Dah ambil 10 kali pun tak sah lagi. Maaf kata pernah berlaku,
kawan saya mandi wajib 1 jam di dalam sungai. Subhanallah. Saya pergi ke rumah dia, tak ada. Ustaz, dalam sungai. Lah, dalam sungai, waktu tu dah pukul 7. Tak solat subuh, entah mandi wajib 1 jam. Bahaya. Was-was tu datang. Dia kata, tiba-tiba dia cerita lepas dia sihat tu, dia cerita kan. Maksudnya lepas dia pulih, kita torture dia kan. Dia kata kadang-kadang terasa pada ni air tak kena. Dia terjun balik. Lepas tu rasa dalam telinga tak kena, dia terjun balik kan. Jadi tu yang jadi sampai sejam tu. Apa cerita. Okay? Jadi kita betulkan dia. Jadi bila bisikan tu datang, kita tahan sakit ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sakit. Jiwa kita ni tertekan. Waktu tu nak periksa SPM, tapi lambat lagi lah waktu tu. Pasal berlaku daripada tingkat 4 tu sampai dalam tempoh 5 bulan jugalah. Masuk ke form 5 tu. Sakit. Nak jadi cerita, mungkin Allah nak tolong di saat-saat itu, nak hilangkan sikit sebanyak. Bayangkan kadang-kadang dah macam bercakap seorang, tengah-tengah belajar, tak boleh. Aduh, kacaunya dia ni datang. Ya. Akhirnya tengah makan, family. Saya, abang, mak, ayah. Ayah kat sini, kat depan. Dia nak kena kat ayah juga. Mak. Okay, lepas tu kakak dia kat waktu tu, tak ingat dah. Tengah-tengah makan dia datang. Bayangkan selama ni tahan macam tu, tahan macam tu. Hari tu rasa lost control kan. Pum, hentak Allah satu. Oh, campak kan. Ya, tercampak. Memang tercampak. Pinggan tu bergeru kata. Ayah saya pun terloncat atas bangku. Kamu gila ke? Kan? Itu ucapan, rupanya ayah kata kamu gila tu macam kena tampar. Kata, aduh kan. Kamu gila ke? Apa ni? Ni kalau tengok tercampak kan. Memang tercampak, gulai tu apa semua tercampak atas meja. Subhanallah. Tapi kesan ayah bagi pung kata macam tu, dia macam pukul ke dalam dada kita kan, jiwa kita. Alhamdulillah, semenjak kejadian tu dia jadi slow. Dia jadi kurang dan saya pun tak berapa nak layan sangat, dan akhirnya sampai kita belajar Al-Quran dan Sunnah ni, barulah hilang benda ni. Dahsyat. Ya. Jadi bila saya dapati itu, maka disitulah datang ya, bagi satu nasihat bagi mereka menghadapi perkara ni, jangan layan. Kalau boleh dengar tu buat tak tahu dia. Buat tak tahu, astagfirullah, dah buat tak tahu. Jangan balas, jangan berbalas-balas dengan dia pula. Ya, nah, kebiasaannya ramai yang kalah. Ya, alhamdulillah Allah selamatkan saya. Jadi satu nasihatlah. Okey, dan golongan-golongan sufism ini akan mengalami perkara-perkara syubhah yang begini. Itu yang banyak mereka hadapi. Ya, golongan-golongan ni ya, kerana salah faham mereka, konsep wali itu dah menyesatkan mereka. Jadi dalam bab ini, apabila kita melihat dikatakan wali-wali dan kutub ni, dia termasuk wali kutub yang dikatakan di antaranya wali kutub ini adalah wali yang menguasai dunia, yang menjaga dunia. Berbagai-bagailah istilahat orang bagi kan. Kononnya kalau kita pergi ke Mekah tu melakukan tawaf, ya, kalau nak kenal wali kutub, orang tu kata, ya, tengok pada pusingan tawaf tu ada yang senang je berjalan macam berjalan biasa je. Penipu. Pernah jemaah kita pergi, ya, jemaah kita pergi ke tanah suci semata-mata dia pergi ke Madinah tu mencari orang minta sedekah. Bagus dah. Kalau dia cari orang minta sedekah tu nak bagi, tak apa. Bagi saya ahlan wa sahlan. Tetapi iktiqad dia, kata kat saya, entah-entah dia tu wali kutub. Jadi kita bagi. La ilaha illallah. Dalam hadis Auliaur Rahman, wali-wali Allah ni, dia tidak akan menadah tangan, tak akan meminta sedekah. Bahkan dia ada izzah dalam diri dia, ya, akan berusaha. Tiba-tiba boleh berfahaman wali-wali kutub ni akan minta sedekah. Salah. Okey, ini di antara fahaman yang sesat. Baik. Jadi menerima golongan sufiah batiniyah yang mengagungkan para wali dan kutub, menerima mereka pada setiap apa yang mereka katakan. Bahkan sebahagian mereka menyangka bahawa para wali lebih afdal dari para rasul. Berkata juru cakap mereka, kedudukan kenabian di sempadan atas sedikit dari rasul dan kurang daripada wali. Subhanallah. Atas sedikit dari rasul dan kurang dari wali. Wali lagi tinggi.
Kalau kita tengok Allah yang mengkategorikan di dalam surah An-Nisa, apa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu kategori yang Allah bagi. Para nabi. Apa dia? Minan nabiyyin. Pertama, para nabi. Bila sebut para nabi, termasuk para rasul. Siddiqin, syuhada, salihin. Okey. Itu kategori yang diberikan. Tiba-tiba kita menyaksikan kedudukan kenabian di sepadan atas sedikit dari rasul dan kurang daripada wali. Seolah-olah wali itu yang paling tinggi, rasul dan para nabi kurang. Semua rasul adalah nabi. Semua nabi belum tentu rasul. Tahu kan kita punya ni? Semua lelaki adalah manusia. Bukan semua manusia itu lelaki. Ada perempuan. Macam itulah kedudukannya. Semua rasul adalah nabi, dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Berapa nabi yang diutuskan? Dalam hadis, nabi yang diutuskan sebanyak 124,000. Rasul 313. Setengah golongan batiniyah mendakwa bahawa mereka lebih mengenai tentang Allah daripada para rasul. Juga para rasul hanya mendapat faedah mengenal Allah dari mishkat mereka, dan mereka menafsirkan Al-Quran mengikut perasaan dalaman mereka yang batil. Okey, apa dia mishkat? Mishkat, kitab Mishkat Masabih. Mishkat ni dia macam lahat. Kalau kita sebut lahat pada orang mati lah kita. Okey, pasal kita zaman sekarang mana ada mishkat dah ni. Orang dulu pada dinding mereka ada mishkat macam ni dinding. Dia buat lubang. Okey, dia letakkan pelita kat situ. Letakkan pelita. Okey, ini pelita orang, pelita panjut. Okey. Oh, kuat je. Tapi dia macam, saya pun nak cerita, kita orang kampung Melaka ke? Saya ni orang kampung. Jadi dia punya pelita tu dia letak dalam satu bekas, okey, dia letakkan kat sini. Jadi kalau yang kreatif dia letak cermin belakang, jadi lampu tu terangkan. Ni Mishkat Masabih, ada kitab tu Mishkat Masabih. Tempat letak pelita di dalam laman rumah. Jadi penyuluh. Dia tebukkan sini sikit. Kita tak payah dah tebuk dinding, tekan suis dah nyala dah kan. Itu dia mishkat. Itu yang dimaksudkan di sini. Setengah golongan batiniyah mendakwa mereka lebih mengenai tentang Allah daripada rasul, juga bahawa rasul hanya mendapat faedah mengenal Allah dari mishkat mereka. Jadi pancaran mereka. Wali-wali jahat betul mereka ni. Dan mereka menafsir Al-Quran mengikut perasaan dalaman mereka yang batil. Mereka tidak menafsir Quran mengikut apa yang ditafsirkan 3 kurun yang terbaik. Mereka menafsir Quran daripada aku rasa. Itu pasal macam Sya'ri Muhammad Al-Arqam tu, penafsiran Al-Quran semua daripada akal Sya'ri Muhammad tu. Ya. Golongan sufi semua mengambil penafsiran mengikut akal mereka dan bukan penafsiran yang mengikut para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk golongan falsafah batiniyah. Orang-orang yang mengagungkan ahli falsafah Greek seperti Aristotle dan sebagainya. Ya, kita melihat golongan yang mengagungkan falsafah Greek, Aristotle, Socrates, apa lagi? Siapa lagi? Dah tak ingat dah. Dulu hafal juga 4 orang. Nak ngapai nama pelajar dah lupa belaka. Okey. Democritus
Ada seorang lagi, Aristotle, Socrates, tak apalah, tak payah hafal pun tak apa. Mentaklidkan mereka di dalam mantik mereka. Mantik, apa dia mantik? Percakapan, ilmu mantik, ilmu percakapan, perbahasan, perdebatan, ilmu putar alam. Ya, ilmu belit-belit tu. Tu nama ilmu mantik. Pasal kalau nak jadi lawyer mesti ada ilmu mantik. Ilmu berdebat tu. Dia kata sikit, terus hujah dia jadi kuat. Walaupun hujah dia tak masuk akal. Ni ilmu mantik. Mereka akan mengambil hujah-hujah mengikut kepakaran perbahasan. Menang bahas, walau dia tak betul, maka dia menang. Ya, dalam siri mahkamah begitu. Hujah dia nampak betul, walaupun dia tu tak betul, meragukan, maka dia boleh menang. Dalam mantik mereka, membangkang kitab dan sunnah dengan kata-kata mereka. Yang peliknya, mereka melarang orang ramai dari mentaklid para rasul. Namun begitu, mereka membenarkan mentaklid ketua-ketua mereka. Ya, mereka berdebat. Mereka ni, ilmu mantik ni banyak guna ilmu akal. Falsafah ni akal. Itu yang dikatakan dalil akal dan dalil nakal. Yang mana kita utamakan akal ke nakal? Akal ke nakal? Nakal. Akal? Tak payah gunalah akal. Ya, kita berdiri atas nakal. Dalil-dalil. Agama gunakan dalil-dalil, bukan akal. Agama tidak boleh masuk pun sedikit akal. Agama ittiba', mengikut Rasulullah. Itu dia agama. Agama tidak boleh digunakan akal menerimanya. Agama adalah menggunakan iman untuk menerimanya. Oleh kerana itu, Saidina Ali pernah berkata, kalaulah agama ini akal, maka khauf, kasut, stocking yang kita pakai tu, waktu kita ambil uduk, menyapu di bahagian bawah lebih afdal daripada menyapu atas. Kenapa? Bawah kotor, tempat kita kijak-kijak. Tapi kenapa disapukan atas? Bukan akal, nakal, berdiri di atas dalil. Kalaulah mengikut istilah, maaf kata, mandi wajib itu adalah lebih afdal bagi orang yang buang air besar daripada, maaf kata, keluar air mani. Betul tak? Air besar yang perlu dicuci dengan cara yang betul berbandingkan dengan air mani yang tak ada apa-apa ke. Tapi kenapa kena mandi pula? Kan? Tang air besar hanya basuh. Itu menunjukkan bukan akal, tapi dalil yang kuat. Ni dia agama kita. Agama kita berdiri di atas dalil. Biarlah orang nak kata apa, aku tetap atas dalil. Apabila Saidina Abu Bakar dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang kita tahu, bahawa Saidina Abu Bakar dikatakan kepada dia, Abu Jahal dan kelompok-kelompok Quraisy yang besar ni, supaya Abu Bakar ni keluar daripada mengikut Muhammad ataupun tinggalkan Muhammad. Mereka mengatakan, ya Abu Bakar, tidakkah kamu mendengar bahawa kawan kamu menceritakan dia berjalan ataupun dia pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Dari sudut akal terima tak? Mampus kita tak terima. Pada zaman Rasulullah yang hanya tunggangan yang paling laju ekspres punya tu hanya kuda. Itu pun berapa hari nak sampai ke Masjidil Aqsa. Yang dikatakan kalau ikut dari Mekah ke Masjidil Aqsa tu, makan masa hampir dekat sebulan perjalanan. Tiba-tiba Rasulullah satu malam, tak masuk akal. Kenapa? Akal kita sakit. Tetapi bila kita berada pada iman, kita boleh berdiri, kita boleh percaya. Apa Abu Bakar kata? Adakah itu Muhammad yang berkata? Ya, mereka mengatakan. Wallahi, jika Muhammad berkata lebih daripada itu, aku percaya. Subhanallah. As-Siddiq, yang meletakkan diri dia di golongan Siddiqin, yang membenarkan risalah Allah, membenarkan risalah Muhammad, walaupun waktu itu akal tidak boleh terima. Dia benarkan, dan betul lah apa yang dibenarkan. Itu dia iman kita. Oleh kerana itu, orang falsafah tak boleh nak terima. Tapi kalau dia hidup pada zaman ini, dia akan terima.
peristiwa Isra' Mi'raj, dia akan terima. Itu pun masih tidak terima kalau naik ke atas langit lagi. Tapi bagi kita, kita terima. Okey. Jadi ni falsafah berbahaya. Dan ilmu falsafah inilah yang menyesatkan umat Islam, yang mempergaduhkan umat Islam. Kerana asalnya waktu tamadun ilmu di Baghdad dahulu, umat Islam berada di jalan yang betul lagi. Disebabkan ilmu, maka di kalangan mereka ingin menterjemahkan buku-buku, ya, daripada bahasa ke bahasa Arab, bahasa-bahasa yang lain tu ke bahasa Arab. Maka satu buku dikatakan buku falsafah. Tamadun Rom ini, tamadun Yunani ini tidak diterjemahkan lagi kerana dia berada di gereja Rom. Lalu di kalangan umat Islam minta kepada raja waktu itu untuk diterjemahkan. Raja tak bagi. Lalu raja kata, kami akan meeting, mesyuarat. Lalu bermesyuaratlah mereka dengan padri-padri. Lalu disitulah padri-padri mengatakan, wahai tuanku, jika tuanku ingin melihat mereka hancur, pecah belah, maka bagilah mereka terjemahkan buku itu. Kerana buku falsafah ini kalau dah masuk negara Islam, umat Islam akan berpecah. Ini dicatatkan dalam kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah, menceritakan asal bagaimana falsafah memecahkan umat Islam. Maka raja membenarkan buku tersebut untuk diterjemahkan. Rupanya bila diterjemahkan, kisah-kisah akal dan nakal ni berlaku. Akal tak boleh terima. Itu yang muncul golongan-golongan Mu'tazilah, golongan-golongan Qadariyah, Jabariyah, berbagai-bagai golongan, disebabkan pemikiran itu telah meresap. Ya, bayangkan kalau tuan-tuan dan perempuan belajar di pondok, ya, kitab tauhid di sana, ya, kalau tak salah kitab Baqarah ke, dia terjemahkan satu sifat adanya Allah, wujud artinya ada. Habis kelas cari Panadol makan, tak nampak lagi. Sambung, dia kupas-kupas, balik makan Panadol. Memang pening kepala. Saya teringat waktu saya belajar tu, saya dan belajar salah satu pondok, jatuh. Dia tafsir kan, nak tafsir sifat-sifat wujud kidam baqa tu. Jatuh. Okey. Tang mana jatuh? Jatuh. Tang mana jatuh? Mana nak menjawab? Jatuh di atas ke bawah lah. Tak. Kupaskan. Nak kupas tu, kalimah jatuh tu, jatuh. La ilaha illallah. Saya tak faham. Yang kita nampak dari atas ke bawah jatuh. Okey? Dia tak begitu kaedah dia. Wallahu alam. Tu saya pun tak khatam kitab tu. Naik pening kepala dah tiap-tiap hari makan Panadol apa cerita. Kan? Pasal tak faham. Kenapa nak kupaskan konsep jatuh? Kan? Dah nampak dari atas ke bawah jatuh. Mana ada jatuh naik ke atas? Satu istilah kan? Tapi tak, dia nak kupas. So, itulah ilmu falsafah. Itu pasal bila kita menyebutkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, ayat Quran itu sabit menetapkan Allah bersemayam di atas arasy, dikuatkan hujah Isra' Mi'raj, Rasulullah turun naik. Sewaktu berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa kata, berapa Allah berikan kepada kamu? Solat 5 waktu, solat itu 50 waktu. Irji' kembali ila rabbik, kepada Tuhan kamu. Jelas hadis sahih mengatakan irji', kembalilah kamu kepada ila rabbik, kepada Tuhan kamu. Kalau dia mengisbatkan Allah di mana-mana, apa payah kembali ke sana? Cukuplah kat sini. Kalau dia kata Allah tak bertempat, kenapa Nabi Musa kata irji'? Ya, jelas hadis sahih. Tapi berapa ramai yang nak ambil perhatian? Jadi oleh kerana itu ilmu falsafah dia akan pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Akhirnya kita pun pening, khatam, ngaji tak habis. Dah pening. Tak boleh nak dihuraikan begitu. Kita huraikan. Kita kena faham elok-elok, sifat 20 tidak muncul pada zaman Rasulullah, tidak muncul pada zaman tabi'in, tidak muncul pada zaman tabi'in. Maka kita kena ikut tauhid yang diimani oleh Rasulullah, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Okey, kita berhenti kat sini. Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan? Ada? Okey, tanda ni.
Baik, kalau tak ada apa-apa yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.